Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, kurniaan taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan itu semua membawa kita untuk dapat mengerjakan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan dapat meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keredaan daripadanya dapat kita nikmati. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan utusan Allah kepada umat akhir zaman, juga kepada sekalian ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita dan para alim ulama. Marilah kita terus merendah dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, memohon pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan ibu dan ayah kita, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga para alim ulama, sentiasa dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan segala urusan mereka. Dan mudah-mudahan mereka adalah di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diampunkan dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan mereka ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tamanya apa khabar? Eh? Lama saya tidak bersiaran dalam tempoh PKP kali ini. Dan saya rasa inilah kali pertama saya buat secara live langsung daripada FB saya. Wallahu alam. Cita-cita ataupun hasrat tu sebenarnya dah lama dah wujudnya. Nak mengadakan langsung dari FB setelah pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilaksanakan di Lembah Kelang ini. Untuk kali yang kedua. Kali pertama dahulu kerak jugalah kita siaran kan. Itulah kekuatan itu sangat-sangat kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, semangat, terus dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala kita sangat impikan dan cita-citakan. Alhamdulillah hari ini ada timbul rasa kekuatan itu. Mudah-mudahan ianya dapat berterusan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan ini memberikan manfaat pada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang kita kena lihat dengan sedalam-dalamnya ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua hamba dia bahawa dia itu Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan ataupun beribadah kepadanya, kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, daripada situ kita boleh faham bahawa seluruh kehidupan kita ini adalah pada hakikatnya adalah tidak boleh diserahkan urusannya kepada yang lain, melainkan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dikiblatkan kepada yang lain, melainkan berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergantung kepada yang lain, melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh nak meletakkan, menyatakan hasrat kepada yang lain, melainkan menyatakan hasrat kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok para alim ulama kita cuba untuk mempermudahkan supaya kita ni tidak pening, supaya kita tidak tersasar di dalam memahami agama yang sangat mulia dan suci ini. Kenapa? Kerana kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpisah secara zahirnya ribuan tahun. 1442 tahun dah kalau kira sekarang. Dan jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam memahami konsep
ibadah itu kita tidak boleh pisahkan diri kita daripada menguasai ataupun mendalami ilmu. Inilah ditegaskan oleh para alim ulama, diajarkan kepada kita ilmu yang bagaimana supaya ilmu tadi boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh sampai kepada Allah redha pada kita, boleh menyelamatkan kita hidup di negeri akhirat kelak. Ilmu ni bukan nak selamat kita atas dunia sahaja. Ada ilmu yang kita belajar mungkin boleh selamatkan kita atas dunia sahaja, boleh berikan kemewahan kepada kita atas dunia sahaja, boleh memberikan kelapangan kepada kita atas dunia sahaja. Dalam Islam dia tidak ajar begitu. Dalam Islam diajarnya ilmu ni untuk comel di akhirat dan bahagia di dunia. Andai kata dalam perjalanan kita nak menuju ke akhirat itu ada kesempitan, ada kesukaran, maka kesukaran itu bila dipandu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak jadi sia-sia. Dia tidak menjadi sahaja begitu. Dia tetap dinilai dan diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah juga. Sebab itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita orang Islam beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak boleh melepaskan diri kita daripada terus istiqamah, memahami, menguasai, mendalami ilmu-ilmu Allah yang maha luas ini. Jadi dengan sebab itu jugalah apabila kita dikurniakan kelebihan sikit oleh Allah Ta'ala dalam sesuatu perkara, maka janganlah kita pula gunakan kelebihan itu untuk kita mendapatkan kemuliaan yang sekejap. Janganlah pula kita gunakan kelebihan itu untuk kita memandang lekeh atau memperlecehkan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu, golongan-golongan tertentu. Ini perkara-perkara yang akhirnya bila duduk kat situ kita tersasar daripada jalan yang ditunjukkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikut panduan. Panduan kita ialah Al-Quran. Panduan kita adalah Al-Hadis, Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam kita memahami, menguasai Al-Quran, memahami sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita tidak boleh lepaskan diri kita daripada meninggalkan atau mengkesampingkan mereka atau golongan yang diiktiraf oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Itu para alim ulama. Para alim ulama. Tak boleh. Kita tak boleh nak tinggalkan mereka ini. Kerana mereka adalah pewaris. Mereka adalah pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Al-ulama. Itu ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbezaan dalam kalangan para alim ulama itu telah menjadi satu kekuatan sebenarnya. Tapi bukan sampai perbezaan itu membawa kepada penghinaan, memperlecehkan sebahagian kepada sebahagian yang lain. Ini tidak diajar, tidak dididik
dalam Islam. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam balik semula pada cerita asal, iaitu apa dia? Kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk mengabdikan diri. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam konteks pengabdian ni, tadi saya kata semua, pada hakikatnya semua perkara ni adalah ibadat. Adalah ibadat. Kalau kena dengan cara dan kaedah dia. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadat ini ada peraturan dia, ada syarat dia. Ada kaedah dia, ada masa dia, ada setengah-setengah tu terikat dengan masa dia, dengan waktu dia. Kita tidak boleh buat sembrono, buat ikut sedap aja. Orang Kelantan kata buat ikut sedap. Doakanlah tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kena doa tuan-tuan banyak-banyak sekarang ni. Walaupun semalam kita dengar setengah-setengah tempat telah ditamatkan PKBP. Dan ada setengah-setengah negeri pula dikenakan PKBP. Gitu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat pesanan, nasihat yang selalu didengarkan, dilontarkan oleh Ketua Pengarah Perkhidmatan Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham, kan, bahawa COVID ni telah pun ada di dalam masyarakat kita. COVID ni telah pun ada di dalam masyarakat kita. Jadi nak tak nak, memandangkan tak ada lagi vaksin ataupun ada tapi belum jumpa lagi tuan-tuan. Sebab setiap penyakit itu akan ada ubat dia, mesti. Itu ada, insya-Allah. Doa, jangan duk banyak buat kekeliruan sudahlah sekarang ni. Dengan satu nakhoda sahaja. Dan nakhoda tu hari-hari duduk bagi kita nasihat. Tuan-tuan, kalau kalau ada ilmu lebih-lebih sikit yang Allah Ta'ala kurniakan tu pun simpanlah dulu. Dengan nakhoda yang sedang diamanahkan untuk dia diberikan tanggungjawab tu. Dia diberikan tanggungjawab untuk menjalankan amanah dia itu. Kita rakyat semua ni support lah. Dan kita kena ingat satu perkataan yang selalu kita duduk ada dalam diri kita ialah apa dia? Yang kita semua faham apa dia? Yang kita kata manusia ni tak rugi. Ya Allah kata manusia ni tidak akan rugi. Yang lain semua rugi. Saya balik sikit bahasa dia lah. Dia kata kali ikutnya Allah sebutnya wal asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni rugi semua. Rugi semua. Patut Allah kata illa, kecuali yang akhir tu apa dia? Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kena ada kesabaran. Ada ilmu, ada iman, ada ilmu, beramal dengan ilmu, patut ada buat pesanan nasihat tapi tak sabar. Hakikatnya rugi juga. Hakikatnya orang tu akan rugi. Jadi sekarang ni tuan-tuan, kesabaran kita apa dia? Memang kita ada. Mungkin orang setengah-setengah orang tu ilmunya mungkin lebih lagi lah. Mungkin lebih lagi. Mungkin lebih lagi. Ataupun mungkin disebabkan oleh godaan dan hasutan syaitan itu mendorong dia untuk melakukan perkara-perkara yang tak patut dan tak wajar. Akhirnya menimbulkan kegelisahan. Menimbulkan kekeliruan. Orang ni
yang kata begini, orang ni pula kata begini. Kita yang kurang yang tidak ada dalam pengetahuan daripada tu, akhirnya tak tahu duduk kat mana. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat kena ada kesabaran. Duduk di rumah kalau tak ada apa-apa kerja yang mustahak nak keluar, duduk kat rumah. Kita duduk kat rumah. Duduk bukan duduk saja-saja tuan-tuan. Banyak benda yang kita boleh lakukan di rumah ni. Dan kita ingat bila kita buat kerja tu tuan-tuan, di rumah ni, dia juga menjadi ibadah. Itu je saya nak sampaikan. Dia jadi ibadah. Kita belajar sesuatu hal, mungkin di rumah ni, kita belajar sesuatu yang baharu. Maka belajar sesuatu yang baharu itu untuk apa? Untuk dapatkan kebaikan. Daripada perkara-perkara yang kita belajar yang baharu itu, maka itu juga dikira ibadah. Ataupun kita mengulang kaji, menyemak balik, review kita semula. Maka semakan pengulangan itu juga ibadat. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi daripada kita merosakkan kehidupan kita ni, saya nak fokusnya ialah kehidupan di akhirat. Daripada kita duduk di akhirat, di area akhirat besok merana, lebih baik kita ambil masa-masa yang ada ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk kita lihat ke dalam diri kita. Sejauh mana kita dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sejauh mana kita telah melaksanakan kerja kita dengan alam. Sejauh mana kita telah mengukuhkan hubungan kita, sesama manusia. Ada 3 kat situ. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Sejauh mana perkara tu? Jadi kalau kita jadikan itu dalam rencah kehidupan kita, maka saya sangat yakin kita tidak ada masa untuk melakukan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, yang sia-sia ataupun yang menimbulkan kecelaruan, keharubiruan diri kita sendiri dan juga masyarakat. Benda-benda yang tak pasti kita tak sebarkan fitnahnya, tak sebarkan. Kalau sebar boleh menimbulkan fitnah yang besar. Sekarang ni dalam situasi sekarang ni, bukan untuk kita menonjolkan kekuatan kita masing-masing, kehebatan kita masing-masing. Sekarang ni ialah masa untuk kita meletakkan kepentingan nyawa itu melebihi daripada kepentingan lain. Sekarang ni. Kalau kita asyik menimbulkan suasana yang memberikan ketidakselesaan kepada kehidupan kita sendiri, mendatangkan kebimbangan, maka kita tidak akan ke mana. Kita asyik bimbang dan akhirnya kita tak buat ibadat pun. Kerja tu bukan kerja kita pun, tapi kita cuba fikir untuk dan tak ke mana pun. Lebih baik kita buat sesuatu yang memberikan ketenangan pada hati kita, kerehatan kepada jasmani kita. Itu yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Jasmani kita akan rehat apabila rohani kita tenang. Jasmani kita ni tuan-tuan akan aman, akan rasa tenang setelah rohani kita berada dalam keadaan tenteram. Dan kita kena lihatlah benda-benda ni.
apakah yang menyebabkan yang boleh memberikan ketenangan kepada rohani itu? Perkara yang boleh memberikan ketenangan. Inilah yang diajar oleh, yang disebut, ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebut kepada sahabat baginda. Apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, dia kata apa? Ala adulluka ala abwabil khair. Ala adulluka ala abwabil khair. Nakkah akan pada kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan. Tu. Ni, kita ambil apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kepada sahabat. Siapa dia sahabat? Itu yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sebut bahawa sahabat ni orang yang beramal dengan apa yang dia tinggalkan, dan dia pada masa dia tak ada. Pada masa baginda sallallahu alaihi wasallam pada zahirnya tak ada. Apa dia? Qala, qultu na'am. Nak lah ya Rasulullah. Ada. Mujarab. Mujarab. Kebaikan. Kalau orang tu sakit, tuan-tuan, datanglah seseorang, ada ubat ni. Ada. Maka pada saat itu sudah pasti orang tu akan ambil. Orang pasti tu akan ambil kerana apa? Kesakitan tu. Dan kepercayaan dia terhadap ubat-ubat ni. Ni tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia kata? Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam sebut. As-sawmu junnah. Was-sadaqatu burhana. Wa qiyamul abdi fi jawfil laili yutfi'u kulla khati'ah. Nah, ini adalah pintu-pintu kebaikan yang diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang diwariskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? As-sawmu junnah tu, yang pertamanya Rasulullah sebut apa dia? Tu puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah perisai. Dan sedekah itu adalah bukti pengorbanan. Sedekah. Sedekah itu adalah bukti pengorbanan. Dan bangun malam adalah penghapus dosa. Jadi tuan-tuan, mungkin saya tak ada masalah untuk menghuraikan ketiga-tiga perkara ni. Tapi saya nak sebut, insya-Allah pada masa-masa yang akan datang, saya akan kongsikan secara lebih mendetailnya lagi. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, dalam ibadat puasa ni, dia ada puasa wajib, ada puasa-puasa yang disunatkan. Puasa wajib satu saja tuan-tuan, iaitu dalam bulan Ramadan. Puasa tertentu juga boleh jadi wajib sekiranya dia nazarkan. Bila dia nak berkehendak kepada sesuatu yang baik, khususnya yang melibatkan baik ni boleh bawa sampai kepada akhirat, maka dia nazar. Kalau aku dapat sekian ni, aku nak puasa 3 hari. Maka itu juga menjadi satu kewajipan yang tidak boleh dilupakan, diabaikan. Bila dapat tu, maka dia kena puasa lah. Berjanjian dia, bai'ah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang ketiganya ialah puasa disebabkan qadha. Dia tidak boleh berpuasa dalam bulan Ramadan disebabkan ada keuzuran tertentu, khususnya kaum hawa lah. Dan juga kaum lelaki yang
yang diuji dengan kesakitan. Bulan puasa tu sakit yang mengharuskan dia untuk berbuka. Dan ada ruang untuk dia sihat. Maka dia kena ganti, kena qada puasa tersebut. Itu pada hakikatnya satu aja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang lain itu disebabkan ada sesuatu yang lain. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, puasa bulan Ramadan kita tak boleh nak itulah. Tak boleh nak excuse. Tak? Tapi kita nak pastikan kebaikan itu kita terus lakukan. Bila kita buka pintu ni kita banyak tengok cabang kebaikan-kebaikan dia. Tak? Bila kita itu kita tengok cabang-cabang kebaikan dia. Apa dia? Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati. Puasa-puasa yang lain. Yang selalu dilaksanakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Syawal, selepas hari raya pertama tu puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sekarang ni bukan bulan Syawal, tuan-tuan. Ini dah masuk Rabiul Akhir. Kan? Maka tak bolehlah puasa 6 Syawal. Tapi bulan-bulan lain-lain pun ada puasa-puasa yang Nabi SAW suruh kita puasa. Contohnya puasa hari Isnin dengan Khamis. Kita boleh puasa. Kenapa? Melaksanakan ibadat puasa itu kita sedang membuka pintu kebaikan. Tuan-tuan, bila kita nak masuk rumah, kita masuk rumah melalui atap ke? Melalui bumbung kan? Tak. Kita masuk rumah melalui pintu. Dan tidak juga pintu belakang. Kita masuk rumah melalui pintu hadapan. Pintu hadapan ni pintu yang besar. Tuan-tuan. Dan bila kita masuk pintu yang besar ni, tuan-tuan, maknanya kita buka pintu tu kita akan melihat suasana. Perkara-perkara yang ada di dalam ruang itu. Itulah keadaan dia, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi saya tidaklah nak cakap panjang lagi. Tapi insya-Allah so begitu juga dengan sedekah. Sedekah ni pengorbanan. InsyaAllah pada masa yang akan datang saya akan perincikan lagi tentang ibadat puasa tu. Sebut sikit lagi sedekah. Sedekah ni, tuan-tuan, senyum pun sedekah. Tak? Senyum tu sedekah juga. Tapi takkanlah kita nak sedekah dengan senyum panjang. Tak? Takkanlah kita nak sedekah tu dengan senyum aja. Boleh pahala apa? Sedekah dengan melalui senyum aja. Tak ada. Teruskan yang senyum tu tak ada masalah. Tapi ada lain lagi. Menyumbang idea pun sedekah. Kita tak ada kemampuan yang lain. Kita tak ada duit wang ringgit yang besar, yang banyak. Tapi para ulama sebut, jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Dia sebut macam tu. Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Habis itu, bersedekahlah sampai kita kaya. Dan sedekah tu akan kaya. Siapa-siapa yang bersedekah, dia akan menjadi orang yang kaya. Dia bukan menjadi orang yang semakin miskin. Orang yang sedekah ni orang yang membina kekayaan. Tuan-tuan. Walaupun dengan 1 sen. Orang yang membina kekayaan pada masa hadapan. Masa hadapan tu apa dia? Alam akhirat. Tuan-tuan, kalau kita perhati, ada satu kisah tu. Kisah cerita ni, tuan-tuan, saya ingat tak ingat aja, lupa. Ada satu raja tu, dia nak bina masjid.
Bina masjid, dan dia bina lah masjid. Tak. Bina masjid. Bila hampir siap tu tuan-tuan, raja tu mimpi. Raja tu mimpi. Dalam mimpi tu dia bagi tahu tak boleh letak nama masjid tu dengan namanya. Nama beliau lah, nama baginda. Nama raja tu. Kalau kamu nak letak juga, kamu letak nama ni. Saya tak ingat nama apa, tuan-tuan. Nama ni. Kerana bubuh nama ni, nama orang ni. Jadi tuan-tuan, raja ni sifat raja kan. Dia tanya, dia tak boleh nak taksir. Akhirnya dia kumpulkan masyarakat ahli Korea dia, ahli mukim dia. Cari nama ni. Jumpa lah. Jumpa. Ringkasnya begitulah cerita tuan-tuan, ringkasnya. Apa hal, apa kerja kamu, sampaikan dalam mimpi aku, sebut nama kamu untuk letakkan nama masjid ni. Dia kata, aku tak ada buat apa. Mesti ada apa. Mesti ada sesuatu yang kamu telah berikan. Tak ada, tuanku. Tak ada. Keadaan dia. Akhirnya dia kata, setiap kali selesai pekerja-pekerja yang mendirikan masjid itu, bila mereka pulang, aku lalu kat situ, duduk kat situ, bersihkan. Kumpulkan sisa-sisa yang tak dikumpulkan itu, kumpul letak dalam satu tempat. Mungkin sisa tu paku, mungkin sisa tu batu-batu, anak-anak batu yang kecil. Maka jumpalah jawapannya. Inilah kerja kamu. Dia tak mengharapkan apa-apa, tuan-tuan. Malahan mungkin pada diri orang tadi, dia kata apa? Maknanya pada diri ni tak ada apa pun. Kumpulkan paku-paku kecil dah setempat, kumpulkan batu-batu di setempat. Tak ada, mungkin tak ada apa, tidak memberikan apa impak pun. Tetapi disebabkan keikhlasan, kerja tu secara istiqamah, akhirnya mungkin tukan-tukan tak diambil sedikit, ambil benda-benda yang dia kumpul tadi, buat pasang balik, paku balik. Maka itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, sedekah. Pengorbanan tu tuan-tuan, pengorbanan yang tak perlu kita, yang tak perlu pun di highlightkan. Pengorbanan, macam baru ni kan, ada seorang YB tu. Walaupun dia minta maaf dah sekarang ni, tak apalah. Selesailah kerja minta maaf tu kan. Baguslah minta maaf tu. Tapi itulah. Dari polemik pula kan, tak payahlah. Jadi saya nak sampaikannya ialah, kita jangan banyak bagi alasan untuk buat sesuatu kebaikan. Dan kebaikan tu, kebaikan yang boleh dimanfaatkan oleh ramai orang. Dan kita tak perlu pun orang ramai itu melihat kebaikan kita. Itu kita sembunyikan kebaikan yang kita lakukan, tapi kebaikan itu dapat dimanfaatkan oleh orang ramai. Macam sekarang tuan-tuan. Apa salahnya kita duduk sekejap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, Kau uji kami dengan ujian yang sangat berat ni. Sampaikan ada kalangan kami tidak boleh keluar rumah, sampai ada kalangan kami yang balik tak boleh tengok anak isterinya, tak boleh tengok suaminya, tak boleh pegang anaknya. Sampaikan ada setengah kami, ya Allah, yang Engkau ujikan. Apabila terkena dengan ujian ni, berpisah dengan keluarga, ada sebahagian daripada mereka, Engkau ambil nyawanya, sampaikan keluarganya pun tak mampu nak lihat, tak boleh nak lihat, tak boleh nak urus jenazahnya. Wahai Allah, sangat besar ujianmu ini, ya Allah. Ya tak? Sangat berat ujianmu ni, ya Allah. Ya Allah.
kurniakanlah kesabaran kepada kami, kurniakanlah kekuatan kepada kami. Ya Allah, anak minta. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui. Adanya ini baik untuk kami lalui, maka kami pohon kesabaran. Andainya ini suatu musibah yang membawa kami kepada menjadi manusia yang durhaka kepadamu, manusia yang tidak bersyukur padamu, menimbulkan kerosakan pada alam dunia ini, kita minta, ya Allah, sesungguhnya Engkau hakim yang maha adil lagi maha bijaksana. Dan Engkaulah penyembuh yang maha sempurna kesembuhannya. Minta doa. Bila? Tak perlu depan orang ramai, tuan-tuan. Itu juga satu pengorbanan. Itulah sedekah kita. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lebih dah setengah jam. Untuk tahajud dan bangun malam tu insya-Allah pada masa yang akan datang, bolehlah saya perincikan lagi dengan masukkan lagi perkara-perkara ni. Ingat tuan-tuan, ibadah kehidupan kita di atas muka bumi ini sangatlah luas. Jangan sempitkan. Dan ibadah, dia punya resepinya di semua pasangan ialah ilmu. Ingat, ilmu itu jangan kita guna untuk dapatkan kemuliaan yang sementara, untuk kita memperlekehkan orang lain, untuk kita mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Jangan sekali-kali. Kita guna ilmu itu untuk apa? Untuk kita dekatkan diri kepada Allah, untuk kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Yang terakhirnya saya bawakan tiga pesanan Nabi. Siapa-siapa boleh buat benda ni, sebenarnya dia sedang membuka pintu kebaikan yang lebih besar lagi. Apa dia? Puasa, sedekah dan bangun malam. Kalau tak boleh buat tiga-tiga, jangan tinggal tiga-tiga. Dah. Tak boleh buat tiga-tiga tu dalam kehidupan kita, tapi jangan tak buat langsung yang tiga-tiga tu. Tapi dasarnya, pokoknya, solat yang fardu jangan kita tinggalkan. Puasa yang fardu jangan kita alpakan. Zakat yang patut kita keluarkan, kita kena keluarkan. InsyaAllah, maka kebaikan-kebaikan yang lain dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang itulah tuan-tuan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan ia memberikan manfaat kepada kita semua, dan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa-masa yang lain kita jumpa dan boleh kita sembang lagi tentang kehidupan kita ini, dan teruskan berdoa, teruskan patuhi saranan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan bersyarak ini, dan kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar COVID ini dapat segeralah ditamatkan. Nak tamatnya ialah jaga penjarakan sosial, tidak berada dalam masyarakat yang ramai, jaga kebersihan, insya-Allah. Itu fizikalnya, itu luarannya, maka yang pentingnya adalah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang itulah yang tuan-tuan yang boleh saya sampaikan untuk pagi ini. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang kita boleh jumpa dan bincang lagi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna istinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.